Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى من كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصلي ونسلم على هذا النبي الكريم رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقالوا يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. رواه مسلم. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama berada dalam satu ruangan majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ia salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim: apabila kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka hendaklah kamu memeriahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kamu hadir, kamu dengar, kamu tulis. Mudah-mudahan inilah sedikit bekalan taqwa untuk dirimu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Qal, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka beruntunglah kita pada malam ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih diri kita untuk berada dalam taman syurganya. Mudah-mudahan kekal abadi di alam akhirat kelak, insyaallah. Muslimin
muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam pengurusi Timbalan Jawatan Kuasa Biro Dakwah Muslimin, muslimat, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung dalam kitab tafsir Juz'u Amma muka surat 52 versi Rumi. Muka surat 52 pada ayat yang ke-6. Wa qala musannif rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tasjirul bihar, atau menyebuahkan dan mempersatukan lautan. Lihat pada ayat 6 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu sujjirat. Shadaqallahul azim. Dan bila lautan itu disebuahkan, kerana kuatnya gempa dan goncang bumi di waktu itu yang menghancurkan bukit-bukit yang membatas di antara danau-danau dan lautan, maka jadilah danau-danau dan lautan di muka bumi ini jadi bersatu. Sesudah diterangkan Allah pada surah ini beberapa pendahuluan kiamat, pendahuluan hancur alam dunia ini, alam tempat hidup dan kehidupan segala yang bernyawa. Maka kemudian diterangkan apa-apa yang akan terjadi sesudah itu. Baik. Kepada ayat ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu sujjirat. Dan bila lautan itu disebuahkan. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah iza. Apa dia beza antara in dan iza yang disebut dalam kitab Ijazul Quranul Bayani karangan Ustaz Dr. Nail Mamduh Huzi, salah seorang Ustaz doktor di Jami'atul Mu'tah ketika dahulu, sekarang ni di Amman. Dia ada furuqun daqiqah bainal kalimatain. Dia ada satu perincian makna di antara dua kalimah, dua perkataan ini. Kalau disebut in, Allah Ta'ala sebut juga in. Contoh dia apa? In kuntum shadiqin. Lagi baik. In kuntum mu'minin. Jadi di antara penggunaan itu, dia apa dah? Bi'adam. Makna dia ai bimakna bi'adam uqu'il jazam. Kalau Allah Ta'ala guna in, ni makna kata bukan satu ketetapan. Bukan satu benda tu. Apa dia? Dia macam 50-50.
Tetapi bila Allah Ta'ala guna kalimah iza bi'uqu'il jazam, makna dia satu ketetapan yang akan berlaku. Apa dia kat sini? Sebab tu kadang Allah Ta'ala guna in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu tergolong ataupun terjadi dalam golongan orang yang benar. Ataupun sekiranya kamu orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Jadi bila Allah Ta'ala sebut iza, makna kata satu ketetapan yang akan berlaku. Apa dia? Dalam surah At-Takwir ayat 6 ni Allah Ta'ala sebut wa izal bihar sujirat. Wa izal bihar. Sebab tu dijamak dengan bahrun. Jadi apa? Bihar. Allah Ta'ala guna kalimah bihar. Apabila semua lautan itu disebuahkan. Makna kata tak ada lah kita duduk dengan mana-mana aliran sungai, danau-danau, tak ada lah. Semua disebuahkan. Sebab apa disebuahkan? Bila berlaku danau ni, makna kata dari semua jenis hak yang adanya air itu dia disebuahkan, dia jadi satu. Kenapa? Kerana kuatnya gempa. Musannif kata apa? Kerana kuatnya gempa dan goncang bumi waktu itu yang menghancurkan bukit-bukit. Bila ada kat bukit ni, dia ada macam-macam. Dia ada lopa, dia ada aliran air, macam-macam lah, daripada lembah dan sebagainya. Maka itu dia dihancurkan. Maka dia akan duduk satu tempat. Ini tak boleh tentu ada rekaman. Saya lepas ni. Layar pun orang ni tertib sikit. Apa? Saya lepas ni saya tahu. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kuatnya gempa dan goncang bumi waktu itu. Waktu apa? Hampir kepada kiamat. Waktu kiamat tu. Yang menghancurkan bukit-bukit yang membatas di antara danau-danau dan lautan. Yang sebelum ni, dia maksud terpisah. Mai dengan sebab kiamat, air sungai boleh duduk sekali dengan air laut. Maksud dia jadi sebuah. Tak ada dah passing, tak ada dah. Yang mana air bukit ke apa, semua jadi satu. Yang ni bukti apa? Kekuasaan Allah. Kehebatan Allah. Mana kata benda ni akan berlaku tak? Allah Ta'ala kata, ya akan berlaku. Dan mesti berlaku. Di antara yang disebut pada ayat 6 ni lah. Maka jadilah danau-danau dan lautan di muka bumi ini jadi bersatu. Jadi satu. Semua jenis jadi satu. Kita tak boleh nak bayang. Tapi yang ni lah realiti pada hari kiamat tersebut. Sebab tu bila kita melihat keadaan tu tuan-tuan, bagi orang beriman dia akan percaya. Sebab apa? Kita orang yang beriman, kita akan percaya pada hari kiamat akan berlaku. Setiap gambaran keadaan situasi kiamat itu telah diterangkan Allah dalam Quran dan kita wajib beriman dan kita akan melihat keadaan itu. Sebab tu tuan-tuan, cara ini kan, kita berada pada satu duka cita kan suka cita. Duka cita. Kerana saudara-saudara kita sedang diserang secara habis-habisan oleh Israel. Jadi bila yang ni kita sebut serang ni tuan-tuan, bukan serang biasa-biasa, serang nak terus nak clear.
Yang ni tuan-tuan, peperangan ni. Dia peperangan yang kita kata dalam keadaan kita kan lah ni 7 dekad lebih lah. Dia kira habisan. Nah, dia bukan perang macam kita nampak sebelum ni dah. Sebab tu kita tengok hospital, sekolah pun diserang. Bila ni tuan-tuan, ni tanda nak bagi tahu kita semakin hampir. Bila main dalam keadaan tu tuan-tuan, kita bukan boleh main dalam keadaan kita alpa. Dan ni kita kena manfaatkan masa kita dengan sebanyak-banyaknya untuk takwaan. Bukan untuk kelalaian. Maksudnya manfaat masa kita. Sebab semakin hampir. Peperangan ni tuan-tuan, peperangan demi peperangan yang Nabi sebut tu akan berlaku. Sebab tu dalam satu hadis akhir zaman yang disebut, yang telah dinakalkan oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam kitab dia 40 hadis peristiwa akhir zaman. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yafidhal mal. Hari kiamat ni takkan berlaku. Yang pertama, hatta yafidhal mal. Hatta benda melimpah roh. Mewah. Bila mewah tuan-tuan, kita tak sayang ke benda. Kita akan mudah buang. Bukan takat harta benda, daripada pemakanan kita akan mudah. Yang kedua Nabi kata apa? Wa tazharul fitan. Timbul fitnah. Tak tahu siapa betul dia pasal. Maklumat dia main macam-macam sudut. Yang ketiga Nabi kata wa yaksurul harj. Maka sahabat tanya wa qalu mal harj ya Rasulullah. Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, apa makna harj? Nabi kata qal al-qatlu salasan. Nabi sebut peperangan. Sebanyak 3 kali dia sebut. Apa makna peperangan tuan-tuan? Dia akan mula perang. Perang kembali kepada senjata. Selesai perang tu tak habis lagi, dia akan main perang baru. Selesai ni tak tahu siapa pula nak main. Tapi dia semakin dekat. Gelap di sana, bernyala di sini. Gelap di sana balik, bernyala di sini. Dia maksud dia tak akan terhenti. Contoh dia antara, kita pergi banding yang terdekat antara Ukraine dengan Rusia. Tak selesai tuan-tuan. Bergelap sana. Maksud dia peperangan tu sedang bermula. Bukan dekat peperangan senjata tuan-tuan. Senjata dia akan main. Lah ni dia peperangan cyber paling tinggi. Perang cyber tuan-tuan, dunia keselamatan. Dia, kalau kata ancaman cyber lagi besar. Bila tembus ancaman cyber, baru dia masuk peperangan senjata. Sebab yang ni dia akan main. Sebab tu bila yang disebut dalam keadaan ayat Quran ni, makna kata akan lautan yang kita tengok ni, sungai, tasik, semua jenis danau dan sebagainya, dengan laut, dia akan jadi sebuah. Yang ni keadaan apa? Keadaan muka bumi setelah bukit, bukau, gunung ganang dihancurkan. Sebab tu dia kata apa? Sesudah diterangkan Allah pada surah ini beberapa pendahuluan kiamat. 1 sampai 6. Apa dia? Pendahuluan hancur alam dunia ini. Apa makna pendahuluan? Gambaran permulaan alam ini berakhir. Alam tempat hidup dan kehidupan segala yang bernyawa. Masuk kita. Jadi dunia ni tempat kita hidup je ke tak? Ya. Bukan dekat kita, termasuk binatang-binatang yang bernyawa.
Maka kemudian diterangkan apa-apa yang akan terjadi sesudah itu. Yaitu berbangkit untuk kehidupan akhirat. Masuklah pada ayat 7 yang Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izan nufus zuwijat. Wa izan nufusu zuwijat. Apa dia? Dan bila arwah itu dicampurkan dengan badan. Makna kata dia dibangunkan semula. Dan pada ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berkata, dan bila arwah itu dicampurkan dengan badannya masing-masing. Ini pada dia panggil yaumul ba'as. Bila selesai, hari nak bangun balik. Hari kebangkitan. Mana kata orang yang mati, kita yang mati dalam keadaan sangkakala itu akan dibangunkan semula. Ataupun orang yang telah lama mati di alam barzakh, maka dia akan dibangunkan daripada kehidupan di alam barzakh tersebut. Maksud dia apa? Kita akan jumpa hak lama-lama dulu ni. Hak ni yang syok. Yang ni lah alam yang seronok. Betul tak betul? Tak syok tak? Dunia syok ni. Kalau itu. Dunia muruk. Maksud dia tuan-tuan, kita dunia ni, kita kena jadikan tempat untuk kita bahagia di alam akhirat. Sebab kehidupan dunia ni memberi manfaat yang besar di alam akhirat. Bukan menjadi satu kerugian di alam akhirat. Sebab apa? Dunia ni kita akan tinggal. Makna dunia tu tinggal. Maksud dia kita nak pergi satu alam yang kekal abadi. Kalau boleh kita nak berhidup dengan Rasulullah, dengan ibu ayah kita yang terdahulu, nenek moyang kita, isteri, suami, apa maksud dia, mak kita, mak menekan, tutup menekan kuku. Maksud dia kita nak bersama dalam satu kehidupan yang paling seronok. Yang mana menjadi keseronokan? Wal akhirah raghibin. Dan dunia dan akhirat tu menjadi satu tempat pilihan. Maksud dia pilihan hidup kita untuk benda yang paling kekal. Kalau kita hidup dunia ni dengan akhirat, bila kita beriman, kita nampak seronok akhirat ke dunia? Kita akan nampak keseronokan kebahagiaan di alam akhirat. Bermakna kita akan cuba sedaya upaya berusaha menjadi seorang yang beriman dan bertakwa di alam usaha menjadi seorang yang bertakwa, beriman untuk menambah amalan yang baik, untuk menjauhkan diri daripada kerugian di alam dunia. Dia takkan rugi alam dunia. Maksud dia yang itulah tujuan kita nak dapat kehidupan yang bersifat kekal abadi. Sebab tu ayat ini memberitahukan bahawa segala arwah orang-orang yang telah mati. Kita sebut arwah ni tuan-tuan. Orang yang mati ni melihat kepada orang yang hidup. Dan orang yang mati tuan-tuan, yang baik sentiasa mendoakan kepada yang hidup. Kita kadang-kadang ada main semangat tuan-tuan, tahu nak main. Doa. Kita bila semayang tu dia main doa. Semangat, kekuatan kita, dia jadi satu perangsang yang paling kekal. Doa. Sebab tu bila kita sebut tadi,
segala arwah-arwah yang telah mati. Kekal juga mulai dari matinya hingga hari berbangkit di akhirat. Di waktu berbangkit itu nanti, segala arwah itu dikembalikan bercampur dengan badannya masing-masing. Hak badan dulu kena ke bumi. Masuk balik arwah roh. Dibangunkan semula. Kita akan bangun nanti. Kalau kita mati, kita akan dibangunkan. Sudah, kita akan dibangunkan semula. Bila sampai masa hari kiamat. Semua akan dibangunkan semula. Tak terkecuali siapa-siapa pun. Dengan syarat dia masih mati dalam keadaan orang yang Islam, yang beriman, yang paling baik bertakwa di sisi Allah. Sebab tu kita doa mati dalam keadaan baik. Sebab tu tuan bukan senang. Nak dapat niat yang baik, kena Tuhan pilih. Mana niat yang baik, Tuhan pilih kematian yang kekal. Paling baik. Kadang-kadang niat. Dengan sebab niat kita nak bantu orang, Allah Ta'ala pilih dalam keadaan bantu yang paling baik. Benda-benda lain tu dia asbab. Tak apalah. Semua nak buat kegembiraan orang yang dipilih Allah pada ketika tu lebih baik. Dengan hari yang paling baik, kita pun muazzam juga hari-hari yang baik. Paling baik pada Sayyidul Ayyam. Bukan semua dapat. Sebab tu antara kita ni kena tengok orang mati pada hari-hari baik ni tu, Tuhan kita kena cemburu. Cemburu sebab apa? Aku insya-Allah pun mati macam dia. Maksud dia pengakhiran kita macam dia. Jadi kalau nak dapat pengakhiran macam dia, kena rajin mendampingi Quran. Kena banyak tambah amalan. Kalau tak aktif baca Quran, cari jalan belajar Quran. Ni duk alam tarukai tu kan. Luqulullah, tak maksud dia kita kena ada azam. Nak belajar Quran dan boleh membaca dengan baik. Maksud dia kita kena manfaat masa ni. Tuhan akan tanya. Quran takkan tak boleh baca. Lah ni tuan-tuan, kita ada masa. Kurang-kurang lah ni, bila tengok keadaan ni, kita nak kena banyak membaca Quran. Banyak membaca Quran. Banyak memahami Quran. Banyak. Sampai dia main rasa sedih. Kita kalau dengar ayat Quran, luka hati ke, tak ada apa. Kalau kita dengar ayat Quran, orang baca. Sebab tu pada imam-imam di Mekah, tuan, dia baca dengan perasaan dia. Dengan kefahaman dia, dengan pengamatan dia. Baca. Kita tak faham. Tapi kita boleh 7 ayat kita faham pun jadi. Maksud dia doa. Dengan makna kalamullah tadi. Sesudah badan-badan itu jadi tanah kembali dalam beberapa lamanya. Di masa yang lalu, sesudah itu arwah-arwah itu masuk badannya masing-masing. Dia akan cari badan-badan mereka. Iaitu manusia itu telah hidup kembali dengan cara kehidupan akhirat. Kata kita hidup di alam akhirat ni, seronok. Buat apa seronok? Seronok yang ni kita nak tengok amalan kita, kita nak tengok apa kerja buat kita di dunia dulu ni. Mana daripada nilai yang Allah Ta'ala paling baik-baik, sebaik-baik penghakiman penilaian dia yang tahu. Orang putih kata don't be afraid. Jangan takutlah, kita akan dapat apa yang kita buat. Daripada hati kita tak payah cerita kat orang. Allah Ta'ala cukup tahu lah. Tak payah duk cerita kat Facebook. Ni kadang-kadang dapat goodies bag cerita habis satu Facebook. Dapat coklat 3 biji, seronok. Cukup tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu.
ataupun kita menzahirkan kesyukuran, apa, ataupun kita kongsi benda yang paling besar, selawat dan salam kepada Nabi SAW, ataupun kita bergambar-gambar makam Rasulullah tu, tak apa. Kita nak galak orang supaya boleh mai. Yang ni Rasul junjungan. Sebab tu bila kita masuk kehidupan di akhirat, maka datanglah lagi waktu manusia itu ia nak berhisab. Bila dia bangun, makna kata dia akan dihitung dua. Cara dia sama ada dia dihisab ataupun dia dikecualikan daripada hisab. Kalau dia golongan yang sabar, maka dia dikecualikan daripada hisab. Mana dia duduk di tempat yang disebut pokok kayu syajarah al-balwa selama 500 tahun. Orang yang sabar. Bukan senang sabar. Sabar ni tuan-tuan tak cerita apa, tapi dia orang tahu. Kalau kita tak terungkap dengan kata-kata, mana kata dia? Tak apalah, dia main martabat, main 1, 2, 3. Nak pergi 1 tu, dia payah sikit. Dia main 3 tu. Dia main yang beginner tu. Lama-lama dia naik yang paling baik. Sampai dia tak kata apa, tu paling baik. Tuan-tuan bisa dengar lah kisah Nu'man. Kenapa Nu'man? Dia balik lah. Salah seorang sahabat yang paling banyak menggembirakan Rasulullah, kemudian Nu'man. Nu'man ni tuan-tuan disebut salah seorang sahabat, bila dia masuk ni, dia antara orang yang masuk dalam keadaan ketawa. Sebab apa? Dia sering menggembirakan Rasulullah sehingga tertawa. Nu'man ni, dia salah seorang sahabat yang syahid di Ghazwatul Badar. 14 orang yang syahid tu dia. Nu'man ni kira cerita dia banyak lah. Dia memang kalau orang melawak dengan dia buat betul. Melawak dengan dia. Contoh dulu ni ada satu kumpulan yang main nak jumpa Rasulullah. Maka mereka tambat lah unta-unta dia dekat sekeliling. Mai kawan sahabat Rasulullah ke, sahabat Nu'man, dia melawak dengan Nu'man. Dia kata kalau unta ni kita sembelih, kita panggang, bakar ni sedap. Dia sembelih sungguh. Orang kata apa? Kita melawak, tapi dia buat sungguh. Ni Nu'man ni. Bila sembelih ni, Allah macam mana ni? Dia pun ni mai jumpa Rasulullah. Dia pun larilah satu kawasan sampai dia kata dekat penghujung Madinah ni. Dia kata insya-Allah Rasulullah tak dicari dia. Masuk dia dah berjanji. Insya-Allah dapatlah.